Okey. Ditambah Syamsi nak? sikit. Silakan. Okey, untuk subjek kurikulum dan juga RPH ni, saya harap sangat-sangat pelajar-pelajar sebenarnya cari kurikulum ni senang je, buka internet, cari kurikulum daripada kementerian, download kan dan nanti masuk dalam WhatsApp dan saya harap pilih subjek yang masing-masing lah. Nanti kita akan belajar waktu tu kita bagaimana nak membaca kurikulum tu. Tapi saya harap awal-awal ni cari kurikulum dan cuba fahamkan dari segi objektif dia, pilihlah mana-mana kurikulum, nanti kita akan bincangkan. Dan yang kedua, saya nak awak cuba tengok juga bagaimana penulisan RPH. Saya rasa awak dah belajar micro teaching kan sebelum ni kan? Ada tak belajar dengan pensyarah lain micro teaching, pedagogi? Ada tak? Tak ada. Okey. Belum lagi Fizi. Tak ada Memang belum tak. Okey. Tahun 4. Okey, kalau tak ada tak apa, cuma sekarang ni cuba cari apa-apa RPH, nanti kita akan bincangkan nanti. Okey, masukkan dalam grup Telegram ke dia orang punya WhatsApp kan? WhatsApp. Masukkan kurikulum tu, cari mengikut subjek masing-masing. Nanti bila masuk pada waktu saya nanti, saya akan tanya je nanti. Saya nak tanya dulu sebab saya harap korang baca dulu sebab nanti takut ialah masa bila saya nak explain, sebab saya nak korang faham dulu. Bila korang faham tu lagi mudah untuk korang tahu apa kandungan dalam kurikulum yang bidang masing-masing nanti. Okey? Tolong carilah sekejap je, tak susah pun cari kurikulum kat KPM. Kurikulum tu. Okey. Baik. Thank you. Farah, Khairul. Kita pulang Redmi siapa Redmi? Redmi siapa? Oh. Okey. Kalau tak jumpa Cik Syamizi, kalau mereka tak jumpa kurikulum, mereka juga boleh tengok di SKP. Document Standard pengajaran. Document Standard. Di SKP untuk siap mata pelajaran tu. Baik, yang ketujuh, minggu ketujuh pembinaan bahan pengajaran juga akan disampaikan oleh Cik Syamizi. Cik Syamizi pensyarah yang akan bantu mengajar anda dan Cik Syamizi. Minggu yang ke-8 kita hurailah cuti semester. Cuti semester pergi sana sini. Pergi mana? Ke depan, ke belakang. Ke depan, ke belakang rumah. Tak ada keluar. PKP. Tu boleh tu naik kereta. Masuk kereta boleh. Ni naik kereta baik-baik kau. Kat mana ni? PKPB. Johor tak terlibat. Oh, Johor kat Johor. Johor. Johor ni selalu tak terlibat. Selalu terlibat aksiden langgar je. Tapi tak apa, alhamdulillah tak ada benda saja je. Okey. Minggu yang selepas minggu cuti semester seminggu, kita akan mula dengan mock teaching. Mock teaching ni saya yang akan sampaikan. Macam mana dia nak mengadakan mock teaching? Apa persiapan sebelum kita nak menyediakan mock teaching? Mock teaching ni maksudnya di sini adalah anda dah siapkan anda punya RPH, pengajaran semua dan anda diberi masa selama 10 minit. Setiap orang 10 minit. 10 minit saja perkara yang nak disampaikan, nak diajar berdasarkan dari kurikulum yang diubah sesuai untuk murid-murid orang baik pendengaran ni yang sepatutnya anda sampaikan menggunakan bahasa isyarat fully. Sepenuhnya menggunakan bahasa isyarat. Okey, dan itu akan dinilai. Akan dinilai penyampaian, penggunaan bahan bantu pengajaran, dia punya sign language, bahasa isyarat, penggunaan bahasa isyarat, ketepatan bahasa isyarat semua akan dinilai. Namun semasa minggu ke-8 ni, saya sendiri akan memberi yang lebih kurang ada 100 minit. Kita ada 2 jam, 120 minit. So 100 minit akan digunakan untuk anda buat mock teaching. Mock teaching ni setiap orang 10 minit mengajar yang anda dah siapkan persiapan rancangan pengajaran tu, anda mengajar tapi gunakan masa 10 minit. Anda pilihkan bahagian sepanjang pengajaran tu, anda pilihkan bahagian mana anda nak share kan, nak sampaikan. Tak perlu daripada awal, di mana-mana saja, di mana-mana bahagian. Di bahagian penutup ke, bahagian langkah-langkah pengajaran ke, datang permulaan pengajaran ke, set induksi ke, terpulang pada anda. Anda boleh gunakan di mana-mana saja bahagian. 10 minit saya bagi.
You mengajar tanpa gunakan bahasa isyarat. Saya nak tengok cara you menyampaikan. Dan kemungkinan kita akan bagi, bukan kemungkinan, kalau masa ada saya akan komen lah. So saya komen nanti, harap-harap semua dapat terima lah. Komen memang biasalah komen, lama pun komen. Memang pedas, kan? Tak sanggup telinga, tak sanggup dengar, tutup telinga. Kalau tak dengar, tak ada pembetulan. Jadi komen-komen itu akan diperbaiki dan digunakan semasa you mengajar pengajaran mikro nanti. Pengajaran mikro nanti. So kena ingat, mock teaching ni sangat penting. Di mana kesilapan masa pengajaran, insya-Allah saya akan tegur lah, buat teguran. Saya akan komen mana-mana bahagian. Jadi the main thing is macam mana you nak mengajar, cara penyampaian mengajar, bentuk you mengajar, gaya pengajaran. Ada orang mengajar kerana dia kaku, dia tak pernah mengajar. Jadi untuk itu saya cadangkan pelajar untuk lihat YouTube ada banyak macam mana guru mengajar biasa dan mengajar pada murid-murid pendengaran. So you boleh lihat. You boleh model macam mana mengajar. Macam mana orang mengajar, guru yang mengajar muridnya minat, dengar dengan tekun dan beri perhatian, dan bagaimana guru yang mengajar murid tak bagi perhatian dan murid tak faham langsung apa yang disampaikan. So ada dua benda yang berbeza. Ada yang guru menyampaikan dengan betul, dengan tepat, dengan lancar, semua yang tersusun, sekuen dia, langkah-langkah pengajaran dia tersusun sampai penutup. Dan bagaimana ada guru yang mengajar langsung tak tahu dia lintah bukang, nak mula kat mana, start mana. Dia jadi kaku. Jadi semua kena ingat pengajaran untuk kelas untuk pendengaran ni kesemuanya adalah menggunakan total komunikasi. Komunikasi seluruh. Apa maksud komunikasi seluruh ni? Komunikasi seluruh ni secara umumnya bila you berisyarat, you juga bercakap. Berisyarat sambil bercakap. Jangan lupa tu. Komunikasi seluruh. Tapi Nadia tak tahulah, mungkin dia boleh juga bercakap sikit-sikit. Nadia boleh sampaikan sikit-sikit. So anda cubalah mengajar, biasakan mengajar bagaimana nak menjadi guru yang baik, berlatih. Jadi untuk makluman anda, bahagian ini untuk pengajaran mikro dan mock teaching ini, mock teaching memang tak ada markah, tapi pengajaran mikro, pemberatan penilaian ini adalah kepada micro teaching. Pemberatan penilaian. Jadi tolong beri perhatian ataupun tolong berikan tumpuan lah yang lebih pada pengajaran mikro ni. Okay. So, minggu seterusnya kita ada micro teaching. Saya, Dr. Khairul Farha dan Cik Syamizi akan terlibat. Sampai akhirnya minggu ke-14 saya sendiri akan masuk. Saya akan recap lah kita punya pembelajaran. Nak tengok dia punya recap subjek khusus kita. Pada minggu yang ke-14 saya akan buat rumusan. Dan mungkin kalau Dr. Khairul Farha, Dr. Syamizi pun nak join pada masa itu pun boleh jugalah. Boleh join sekali. Kita nak tengok untuk kebaikan pelajar-pelajar. So, ada soalan ke tentang minggu-minggu ni? Minggu-minggu tajuk-tajuk khusus kita? Minggu dan bicara? Saya ubah sikit pengajaran sukan. Saya daripada geografi saya tukar kepada kemahiran hidup. Saya rasa kemahiran hidup lagi banyak subjek pernikah khas lah berbanding geografi. Yes, boleh. No problem. Ada siapa yang nak bantah ke? Saya tak nak Dr. Hanafi mengajar microching. Silakan, saya pun tak nak. Ada nak bantah ke? Tak nak Dr. Hanafi tu. Mekah. Ada? Tak ada. Tak ada? Ui, Saya nak tanya. Okey, tanya. Micro teaching tu kita ajar ikut subjek yang nanti Dr. Farha undi ataupun kita ikut minor kita? Ikut minor you. Minor anda. Minor masing-masing. Ya? Tapi yang kita nak bincang ni, yang ni pengajaran bahasa matematik ni undi, ni saya tengah buat paper. Yang ni artikel, saya akan bagi artikel tu, you kena study and then kita bincangkan dalam kelas. Bentang, ni ada markah lah, nanti kita akan cakap pasal penilaian bawah ni. Orang satu artikel Doktor? Saya bagi satu, tapi nak markah lebih, carilah artikel lain. Betul. Bagus tu. Kita nak tengok siapa cik makan lebih ni. Okey. Faham ya? Siti Khairul Nisa? Faham. Faham ya? Okey.
Now kita pergi pada penilaian. Ada tak yang nak tanya soalan tentang tajuk ni? Minggu-minggu ni. Ada? Ada cadangan tajuk lain, bahasa, matematik, agama, sejarah, sukan, kemahiran hidup, seni, sains, komputer dan civic. Civic ni sebenarnya hampir sama dengan agama tak? Ataupun civic ni untuk non-Muslim. Apa lagi subjek lain yang mungkin Pendidikan moral ke sekarang? Pendidikan moral. civic, dia panggil civic. Oh tak, civic lain. Alamak, internet tak bagus. Alamak, internet ni. Civic kepada pendidikan moral. Baik, kita tengok pada penilaian. Silakan ni Dr. Khairul, Farah, tolong turun ke bawah. Okey, baik. Yang ke-13 ada penilaian. Untuk makluman semua, oleh kerana kuliah ataupun pembelajaran kali ini sebenarnya berlaku secara online atas talian. Jadi kita terpaksa ataupun kita digalakkan, para pensyarah digalakkan untuk mengadakan penilaian secara penilaian berterusan. Maksudnya penilaian berterusan maksudnya once you daftar, kita tengok minggu pertama sampai minggu ke-14 anda sentiasa dinilai. Contoh, minggu pertama ni ada seorang 2 orang yang tanya soalan. Kan? Sepatutnya kita ada 10 orang, sepatutnya sekurang-kurangnya kita ada 10 soalan. Seorang 1 soalan. Sebab anda dinilai. Nilai di segi penglibatan. Nampak tu nombor 5 tu, penglibatan. Kalau siapa yang rajin tanya soalan sekurang-kurangnya, minimum 3 soalan dapat 1 markah. Tanya soalan, tegur Dr. Farah, Dr. Khairul Farah apa khabar? Nampak comel hari ni, dapat markah tu. Kan? Contoh. Kan? Dr. Syamizi, Encik Syamizi, muda lah. Baju pakai baju UKM. Contohlah. Baik 1 markah. Ataupun half mark. Kan? Ini semua senyap. Belum lagi tu. Itu tak ada hafah. Yang ni tu terlentuk macam tu. Tanyalah soalan. Ya cepat. Gampang lah nak. Dia tak. Apa tu? Tolong off mic tu. Okey, yang pertama, penilaian. Penilaian kita adalah penilaian berterusan. Daripada first week sampai minggu ke-14. Minggu ke-15 tu awak dah terlepas betul. Okey, minggu pertama sampai minggu 14. Sepanjang berkuliah dengan kami, saya, Dr. Khairul Farah dan Cik Syamizi akan menilai anda. Bukan pandang sebarang pandang. Pandang ada makna. Ada, maksudnya ada yang dinilai. Mungkin pelajar ni nampak macam senyap, pasif hari ni. Langsung tak cakap apa, tanya soalan, banyak buat mistake. Okey, so yang pertama pembentangan artikel dan penulisan perbincangan artikel. Yang ini anda kena bentang daripada yang Dr. Khairul Farah beritahu tadi. Anda semua akan diberi artikel dan anda akan baca artikel tu dan buat menulis perbincangan dan juga anda kena membentang setiap orang, individu. Pemberatan markahnya adalah berapa ni? 15%. Pemberatan markah dia 15%. Besar tu 15% tu. Untuk satu pembentangannya anda dah dapat 15% yang penilaian dia. Kemudian yang kedua, rakaman jenis-jenis komunikasi. Ini berpasangan. Rakaman jenis-jenis komunikasi itu maksudnya bagi individu pendengaran ni, dia ada berbagai jenis komunikasi. Apa antaranya? Komunikasi yang biasa digunakan oleh individu pendengaran. BIM. Apa dia? KTBM. KTBM lagi? BIM. BIM lagi? Q-speech. Q-speech lagi? Lagi apa lagi? Finger spelling. Finger spelling one of that lah. Dia berjenis bahasa isyarat jugalah. Finger spelling. Kita apa lagi? Lips reading. Apa lagi? Tak dengar? Lips reading. Lips reading. Okay, fine, good. Okay, lagi apa lagi? Okay, itu ada antaranya lah. Lip reading, finger spelling, KTBM, BIM, Q-speech, di antaranya lah. Itu juga akan anda buatkan rakaman. Jadi komunikasi. Anda akan rakamkan dia.
Itu 10% pemberatan dia. RPH yang betul, yang tepat, yang boleh digunakan untuk pengajaran, kita bagi pemberatan 10%. RPH yang tidak boleh digunakan, yang tidak lengkap, yang tak tahu, tak ikut format apa semua, saya dah bincang dengan Cik Syamizi, dia kata bagi 0%. 0%, jangan buat kerja sia-sia. Buat RPH yang tepat, yang betul. Betul Cik Syamizi ya? Betul, Pak dia angguk buat 10%. Yang tak tepat, yang tak ikut format, dapat juga peratus tapi 0% lah. Kena buat yang baru. Okey, yang ketiga, bahan bantu mengajar dan ulasannya dalam bentuk video. 10%. Video tu 10 minit. You dah buat bahan bantu, you buatkan macam satu dia punya apa ni, cara penggunaan bahan bantu tersebut dan apakah justifikasi dia. You buat gunakan mungkin pada masa tu you buat patung ke, you buat peta ke, you buat raja ke, whatever lah, carta ke apa. Jadi you terangkan penggunaan bahan bantu mengajar ni, kebaikan dia selama 10 minit dan kerelevanan bahan bantu tersebut terhadap subjek yang you nak ajar tu. You punya apa tu, masa pengajaran you kata ni saya gunakan ni dalam pengajaran saya yang saya sediakan ni kerana ianya sesuai, kerana apa? Warna dia menarik, tulisannya yang besar. Dia memang memenuhi apa ni keperluan golongan pendengaran. Dia visual, dia boleh dipegang, boleh dilihat, warna dia terang, benderang. Dan dia berkonsepkan ansur-ansur maju. Ada urutan dia, ada sekuen dia. Dan murid-murid akan faham. Dan berdasarkan pembacaan saya, literature review, saya dapati bahawa bahan bantu berbentuk ini memang sesuai dan telah diakui oleh pengkaji sekian. You kena buat macam tu. Jangan you pakai buat bedal ya. Siapa kata sesuai? Mak saya kata dia sesuai. Sebab apa mak awak kata sesuai? Mak saya guru tadika. Tak boleh. Mesti berasaskan evidence, berdasarkan literature review, berdasarkan dapatan kajian ataupun berdasarkan fakta ataupun daripada kenyataan-kenyataan daripada pakar-pakar pengajaran. Pakar-pakar pedagogi ke, pakar-pakar pedagogi untuk bidang pendengaran ke, pedagogi pendengaran, mesti ada pakar dia. Yang pakar tu mengatakan begini. Berkatakan begini, bahan bantu yang seperti ini sesuai untuk pengajaran-pengajaran seperti ini. Dan ia membantu untuk golongan pendengaran. Jadi kena ingat. Jadi video tu 10 minit, walaupun nampak macam pendek 10 minit, tapi 10 minit ni penuh dengan informasi yang tepat, yang tidak dibuat secara caca merba dan sebarangan. Dia mesti ada evidence dia, mesti ada rujukan dia. Dibuat berdasarkan fakta-fakta yang betul. Penerangan kita tu, video kita tu boleh kreatif lah. Boleh tambah macam ada benda-benda terbang ke, mana kita tahu kan. Dia akan menarik lah video tu. Awak kan pandai? Sebab apa? Sebab itu kita letakkan pemberatan dia 20%. 20%. So bantu you ulas bentuk video tu. Ini lepas tu you katakan daripada pakar tu buat begini. So you replicate, buat macam itu. Seperti mana pakar tu buat, you buat dan you customizekan ataupun tailorkan kepada anda punya minor. Dan pada tajuk, spesifik pada tajuk yang anda akan mengajar pada micro teaching nanti. Saya kena ingat. Kalau depan dia tak tahu, tanya balik. Pemberatannya 20 minit, 20% dan jangan sia-siakan 20% ni. Jangan sia-siakan 20% ni. Okey, yang keempat adalah pengajaran mikro, 25%. Pengajaran mikro yang anda dah buat tu, setiap orang akan diberi masa selama 25 minit. Kalau tak salah saya, 25 minit. 25 minit dan akan mengajar, buat pengajaran mikro dan kawan-kawan anda adalah murid-murid anda. Selama 20 minit je. Tak cukup masa. 20 minit je. 20 minit okey. Komen, 10 minit nak komen. 10 minit, 10 minit komen panjang. Okey, tak apa. Pengajaran mikro 20 minit setiap orang mengajar dan kita akan disusun nanti ikut jadual. Ada 5 minggu, 1 minggu, kejap saya kira balik Kita ada 5 minggu kan? Seminggu 2 orang. Seminggu 2 orang. So sebenarnya, sebenarnya boleh 30 minit.
Itu baik. Sebab kalau di sekolah, kalau kita di sekolah menengah, biasanya waktu pengajaran adalah satu masa adalah 40 minit pengajaran. Tapi kalau kita dapat buat micro teaching ni selama 30 minit untuk satu kali pengajaran, itu adalah baiklah. Ini Khairul Farha punya skrin ke saya punya skrin ni? Yang mana satu? Yang keluar gambar apa ni? Nadira ni. Tak tahu. Ni Bukan saya. kayu Saya try lagi sekali. You are stop share. Saya test semula. Orang sharekan tu mana? Okay. Baik, so pengajaran mikro 30 minit. 25%. Okey, yang kelima tu yang mudah-mudah je dapat markah ni, penglibatan 20%. Ini paling senang sekali. Markah percuma. Bicara, tanya soalan. Jadi paling senang lah, ni paling mudah. Tapi kalau buat semua tugasan tapi senyap, tak buka video ke ataupun hilang, you tak boleh dapat A lah maknanya. You boleh assignment you semua dapat kan? Tapi kehilangan 20% lah. anda seorang pelajar yang cemerlang, buat assignment best, top, semua bagus, semua dapat full mark. Tapi oleh kerana dalam kelas senyap, pendiam. Sebab saya ni pemalu, pendiam, tak nak tanya soalan. Hilang 20 markah. 20% hilang, tak boleh dapat A. Sepatutnya awak dapat A. Awak pelajar cemerlang. Boleh dapat anugerah dekan dan sebagainya. Tapi oleh kerana awak ni bersendirian, tak pernah bercakap dengan orang, tak pernah menegur orang, tak pernah tanya soalan. Video pun tak nak tunjuk. Tunjuk video pun gambar orang lain. Jadi hilang 20%. Jadi saya harap ini teguran lagi sekali, teguran daripada semua pensyarah. Penglibatan dalam kelas, penglibatan dalam kita berbincang ni online ni, penglibatan ni sangat penting sebab berlaku pada tahun lepas, semester lepas, ada yang tak tanya soalan, hilang tak ke mana, video pun tak ada. Kadang-kadang kita pun consider juga kerana dia punya online, dia punya wifi ke problem semua. Tapi takkan all the time wifi problem. Kita ada pelajar kita yang sanggup berusaha pergi ke sebelah, pergi McDonald ke mana ke, dia akan cuba duduk sekejap untuk berkomunikasi. Tu macam siapa tu? Siapa tu nama dia tu? Kairunisa tu kan? You kena keluar sikit daripada rengit. Tak apalah, keluarlah sekejap. Bawa kereta parking sebelah McDonald. Tak order makanan, parking sebelah tu. Kan? So sekejap je. Duduk kat situ dan bagi participate lah dalam kita punya ni. Baik, ini kita punya penilaian. Ada 5 perkara penilaian ni. Ada anda nak tanya soalan? Silakan. Berkenaan dengan penilaian yang nombor 4 tu, bahan bantu mengajar dan ulasannya dalam bentuk video tu. Sorry. Yang tu nombor 4. So untuk yang ni, adakah perlu kita masukkan kita punya proses pembuatan bahan bantu mengajar dalam video tu, Doktor? Ya, betul. Terangkan. Dah terangkan bagaimana bahan bantu tu dihasilkan dan juga bagaimana bahan bantu tu nak digunakan. Bagaimana ia dihasilkan, siapa yang mencadangkan, awak dapat lihat daripada mana dan bagaimana ia nak digunakan dalam pengajaran. Jadi untuk dalam 10 minit tu kita kena combinekan banyak benda lah tu. Macam first tadi kan Doktor cakap masukkan dia punya proses penghasilan. Lepas tu cara kita mengajar dan ulasan untuk bahan bantu mengajar tersebut dalam masa 10 minit, Doktor. Ikut kreativiti. Ikut kreativiti. Maksudnya terangkan macam ni lah. Contohnya bahan bantu mengajar yang ini, dia bentuk ni saya gunakan semasa saya menerangkan apa. Bahagian yang ini, bahagian ni kalau saya ikutkan berdasarkan ni dia agak rumit sikit. Agak susah untuk pendengaran ni, mereka tak dapat nak lihat. Ia bersifat abstrak. Jadi saya nak bantu supaya murid ni lebih faham. So saya bina bahan bantu ini. Dan bahan bantu ni saya bina berdasarkan daripada cadangan daripada siapa, pakar mana. Siapa yang menyatakan begitu. Lagi satu, Doktor, yang ni kita buat bahan bantu mengajar based on minor, Doktor. Minor. Dok, tolong ingat ya Kemal.
dan yang lain juga, bahan bantu yang you nak akan terangkan buat ulasan ni adalah bahan bantu yang anda akan gunakan dalam pengajaran mikro nanti. Mungkin anda akan salah satu bahan bantu, atau bukan salah bantu, mungkin semua bahan bantu yang nak gunakan dalam pengajaran untuk mikro tu, itulah yang juga yang akan anda ulas nanti. Okey, Akmal, okey? Faham Akmal? Okey, Doktor. Okey, alright. BM ada banyak juga buat bahan bantu kan? Siapa? BM, subject minor BM. Dia Banyak. Dah banyak kan? So mungkin boleh gunakan, ambil idea tu, combine lah yang sesuai. gitu. Baik, yang lain macam mana? Maisara, Nurhanani, Azwin. Doktor, saya nak tanya. Okey. Tak dengar? Saya nak tanya yang tak dengar ke? Tak dengar, putus. Sampai nak tanya ni putus. Dengar tak? Okey. Dengar tak? Dengar ni dengar bila kau nak tanya ni tak dengar. Dia terputus. Okey. Saya nak tanya soalan yang bahan bantu mengajar tu kena based on yang RPH yang nombor 3 tu Ya. RPH yang kita mengajar tu. Saya sebutlah tadi kan, Akmal tadi, dengan awak semua, bahan bantu yang you nak kena ulas tu adalah bahan bantu yang nak digunakan dalam pengajaran mikro. Yang you rancang dalam you punya RPH. Yang nombor 5. Yang nombor 3 tu. 3, 4, 5 tu berkait. 3, 4, 5 tu semua berkait. Sebab tu dia punya ni percentage tu. Ya. So percentage dia 10, 30, 55 markah sebahagian. 55 tambah 20% penglibatan dah 70. Dah dapat C minus. Okey, so faham dalam tangan lah. C minus dalam tangan. Takkan C minus malukan dia je. Maisara, okey, faham tak? Faham. Lepas tu doktor, yang bahan bantu mengajar tu, video tu kita beri penerangan dah boleh mula bahasa isyarat ke? Tak ada. Saya tak sebut pun dalam bahasa isyarat. Mana dah tahu. Saya sebut ulasan. Ulasan tu mana? Okey, dalam contoh dalam pengajaran ni saya akan menggunakan carta ini. Carta ini mempunyai pelbagai informasi dalam dia berkaitan dengan tajuk yang saya nak sampaikan. Carta ini saya gunakan kerana ianya adalah telah dicadangkan oleh guru pakar ke mana ke. So you kena terangkan begitulah. Tak payah bahasa isyarat, dia terangkan verbal je. Verbal. 10 minit. Video tu 10 minit. Gunakan 10 minit tu jangan apa ni benda yang mengarut. Tumpukan pada macam mana nak terangkan macam mana ia dihasilkan dan bagaimana ia yang akan digunakan. Edit lah video tu. Kadang kita nak present something kan, kita nak cakap ini adalah lepas tu kan ada tu potong lah. Potong lah. Edit lah dulu. Sebelum hantar edit dulu. Sebab itu ada berapa markah? 10 markah kan? 10% kan? Kalau UA sampai 10%, hilang markah 10 hilang. Habis tak ada markah. Sebab masa akan diambil. Sebab kat situ dah ada dekat video tu sendiri dah ada masanya 10 minit. Ngam-ngam 10 minit. Kau panjang edit. Okay? Betul lebih you edit. Alright. Unmute. Khairul Nisa nak tanya soalan. Unmute. Khairul Nisa, ada soalan? Saya nak tanya, kalau video ulasan tu dia ikut kreativiti ke video tu? Ikut kreativiti. Mungkin contoh cuba you kreativiti yang you masukkan, you nak buat macam mana? Contohnya misalnya kan zaman sekarang ni orang tak apa. Ada dengar tak? Okey. Kalau tak tak dengar. Tak sampai kat tak tu tak dengar. Kalau tak cakap tapi buat macam video ada tulisan kat tepi-tepi macam present gitu. Tak. Macam kita nak dengar suara you. Nak dengar suara you. Nak dengar suara sampai. Penting. Okey. Tu sebagai seorang guru, tu suara tu sangat penting. Nak dengar suara tu. Penyampaian, perkataan, sebutan semua nak dengar. Intonasi nak dengar.
Sebab tu kita minta you bersuara. Okay. Kalau dia tambah dengan tulisan, yes, itu you punya creativity. Tapi suara is mandatory, kena ada. Suara kena ada. Kalau you buat tulisan apa semua tu, itu you punya creativity. Okay. Ada soalan lagi? Dapat markah satu. Doktor nak tanya. Ya, Kemal. Kemal ke? Salah. Okey, tanya yang nombor. Apa dia? Saya nak tanya yang nombor 2 tu, rakaman jenis-jenis komunikasi. Okey, alright. Macam tak faham sikit. So kena buat video ke macam mana? Rakaman komunikasi tu. Okey, mungkin Dr. Khairul Farha nak terangkan. Rakaman komunikasi? Oh, lupa pula. Jenis komunikasi untuk golongan pendengaran tu. Macam ni. Kita belum ada pasangan lagi kan? Ni cari sendiri kot. Cari sendirilah pasangan anda. Lepas tu pilih satu. Ni anda decide je lah sendiri dalam grup mana, pasangan mana nak buat komunikasi apa. Nanti bincanglah korang undi ke apa ke. Yang penting satu pasangan ada satu jenis komunikasi. Lepas tu rakaman juga just bentang. Boleh pakai PowerPoint and then dua orang ni share pembentangan ke ataupun you nak guna skrin layar hijau ke apa-apalah pembentangan. Basically it's about sharing. Contoh kita cakap pasal cute speech kan. Okay, apa itu cute speech, apa kelebihan dia, apa kelemahan dia, apa-apalah tentang jenis komunikasi tu dan bagaimana nak gunakan ke. Okey, faham. Okey, saya tambah sikit. Okey, Dr. Khairul Farha, saya tambah sikit. Setiap komunikasi yang anda nak buat rakaman tu, tolong bagikan sikit dia punya latar belakang dia lah. Latar belakang sejarah dia, bila dia digunakan. Dan yang terbaiknya, dapatkan data atau fakta berapa ramai yang menggunakan komunikasi berkenaan, di mana digunakan, dia popular di mana. Kemudian macam Dr. Khairul Farha beritahu, ceritakan tentang kebaikan dan kelemahan lah, komunikasi berkenaan. Terutama dalam komuniti pendengaran di Malaysia pada hari ini lah. Kemudian tak payah nak komen pasal dia ni tak apa ni tak baik ke apa ke, tak payahlah, cuma secara neutral je, neutral. Dia ni digunakan di mana apa. Doktor. Ya. Rakaman jenis komunikasi tu tak apa yang kalau sama ke? Tak boleh, kita dah bagi, kita ada 5 je. Kita ada 5, ada 5 orang, 5 pasangan. Cute speech, KTBM, BIM, finger spelling, lips reading. Kejap lagi saya bagi 5, nanti undilah. Nanti Dr. Khairul Farha akan bagi, nanti you all undilah. Kita undilah. Kita undi. Okey, ada lagi soalan? Bagus soalan tu, dapat markah, 1 markah. Siapa tanya soalan? Doktor nak tanya. Banyak. Pengajaran mikro ni secara, orang kata secara live ataupun secara buat video? Live. Video. Buat video. Video bukan live ke? Mengajar ni. Kita nak buat dia petang live ke? Mengajar kat Zoom ni. Okey, boleh. Live kan? Jadi kena fikirkanlah macam mana you nak mengajar atas talian sebab sekarang ni memang budak sekolah pun belajar atas talian. Tu pengajaran micro teaching. Yes, live. Okay. Sama dengan MOOC tu pun live juga. 10 minit tu live juga. Jadi kena fikir tau, apa bahan bantu yang sesuai untuk atas talian. Kena sekarang ni kita dah kena belajar dah macam mana nak mengajar online. Saya rasa Zaid banyak apa buat. Zaid banyak, dia banyak online dia, mengajar ngaji apa tu online. Ada. Betul? Adalah. Tapi kau murid kau seorang je kan? Seorang. Buat seorang je, tapi behavior tu lah. Tak, murid dia seorang. Macam mana? Murid dia seorang. Seorang. Tak, buat seorang-seorang ikut hari lah. Buat hari-hari dia ikut seorang. Okey, baik. Yang lain-lain bagaimana? Dah faham ke semua? Doktor. Saya kena pasti dalam ni ada yang langsung tak bercakap. Doktor, yang untuk rakaman jenis komunikasi tu dia ada time limit tak? Macam maksimum berapa lama? Tak baca ke dalam tu ada 10 minit? Tak ni, rakaman komunikasi ni 10 minit juga. 10 minit juga lah. Tak boleh, lebih sikit, 15. Buat 15? Panjang sangat tu. 10 minit je. Kita buat 10 minit je lah. 10 minit. Pasal 10 minit je dalam komunikasi tu.
10 minit je penerangan ni tentang komunikasi tu. Dua-dua kena terlibat. Participate lah. Dua-dua terlibat. 10 minit. Okey, yang lain? Nak cabut undi ni. Saya kena pasti ada ramai, ada yang tak bercakap langsung. Ni live telecast ni. Senang je dapat live ni. Cakap lah. Masuk YouTube ni. Masuk YouTube ni. Cepat. Doktor nak cari pasangan dulu ke nak cabut undi dulu? Ada tu nak cari pasangan dulu. Cari pasangan lah dulu. Cari pasangan dulu. Cari pasangan dulu. Lepas tu jauh-jauh. dah ada pasangan masing-masing. Kita dah pukul 10.30 ni. Ada Khairul, nanti kita nak panjangkan lagi ke? Tak nak undi ni. Nak undi. Okey, kita undi dulu. Okey, sekarang ni siapa nak okey, dia macam ni tau. Saya akan ambil, lepas tu siapa yang nak yang ni? Apa yang saya ambil ni? Okey. Boleh? Siapa nak dulu? Saya kacau-kacau ni. Tengok saya kacau. Undi untuk apa Undi untuk Jack apa yang dia perlu bentangkan. Artikel. Artikel. Artikel tu sama je semua orang, tapi nasib lah. Ada yang dapat yang artikel panjang, ada yang dapat artikel pendek. Cepat ni siapa? Dulu dah. Saya dulu Akmal Alauddin. Akmal dulu Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ustaz. Dapat apa doktor? Agama. Agama ni saya rasa mudah sebab dia bahasa Melayu. Yelah sebab Laman. Okay, next. Tulis. Agama siapa tadi? Akmal. Okay, next. Ni siapa ni? Masya Allah Ustaz. Siapa? Saya rasa tukar pakai kopiah. Cepat. Ni siapa ni? Khairul Nisa. Jeng jeng neng. Seni. Apa tu? Ni. Alamak, tak saya tutup video lah. Virtual video ni dia menyemakkan. Sabar. Ini saya dah boleh stop sharing. Background. Virtual background ni. Alamak, nanti nampak lah belakang rumah saya. Saya tukar yang lain lah. Okay lah, rumah saya kosong je. Ni lah. Oh, seni. Okay, seni siapa tadi? Nisa. Seni, wah. Alah, dia artikel je. Semua orang sama je. Next. Saya. Saya siapa? Farha. Civic. Yeay. Subjek yang apa ni susah tau sebab dia abstract. Next. Saya siapa? Maisara. Suka. Okey. Maisara. Alah ni share artikel je. Bukannya apa pun. Next. Zaid. Saya siapa? Zaid. Dia kena sebut nama lah. Dan sejarah. Allah. Tapi you ikut kreativiti lah maknanya. Memanglah satu artikel tapi you bincangkan tu, you carilah lagi artikel, contoh-contoh. Kena bijak lah baru dapat markah lebih. Next. Saya siapa? Doktor. Ada ni. Komputer. Okay, thank you. Next. Asmawati. Kemarin Hidup. Wow. Balik ke? Ke saya je? Nampak terbalik tak betul. Tak betul. Bayi dah hidup. Siapa dapat Mac takutnya? Cepat ni siapa? Kausa. Matematik. Adalah paper yang bagus lah. Saya rasa menarik lah dia punya paper tu. Dan Nadia. Nadia belum? Nadia? Boleh? DJ. Bahasa. Wow.
Sesuai. Memang banyak. Memang susah. Memang sesuai. Next, last kali sains Akilah. Ni Akilah. Ui, sains mantap. Okay. Lagi apa lagi 5 perkara tadi ah? Lupa ah. 5 bahasa tadi apa? Komunikasi. 5 komunikasi tadi apa? BM, BIM. BIM, speech. Reading. Oral ya Farha ya, auditory oral. Betul-betul. Auditory oral. Sekejap Ya, auditory oral. Okay, auditory. Bacaan bibir. Oral kita ada 5 je. So BMKT kita limitkan lah. Limitkan lah, tak masukkan semua. Kita ambil oral, bacaan bibir, BIM, KTBM dengan pertuturan Q. Q speech. Lagi satu? KTBM Reading, bacaan. Oral, reading, BIM, KTBM dengan Q speech. Macam tu? Betul. Itu je? Ingat auditory oral ni also include lip reading. Lain. Auditory oral lain. Pendengaran, bacaan bibir tanpa pendengaran. Mendengar. Pendengaran saja auditory oral tu. Ya. Pendengaran saja. Auditory dia total communication boleh tak? Ni sini. Komunikasi seluruh. Boleh. Boleh. Okey, boleh. Nanti ni siapa ni? Siapa? Cabut dia kata. Siapa? BIM siapa? Saya. Zaid. Siapa? Zaid dengan siapa? Pandai kau Zaid, ambil senang ya. Zaid dengan siapa? Cabut undi doktor. Undi ya? Cabut undi. Ambil undi ya. Guna kertas tadi. Okey dah, 5 wakil dulu. 5 wakil. Okey, 5 wakil. Semua dah ada pasangan belum? Dah. Ada. Okey, 5 pasangan, wakil pasangan cakap start stop. Cakap start, saya akan buat macam ni, lepas tu you stop lah, tapi you kena tutup mata. Okey, wakil yang pertama, siapa? Zaid. Okey, wakil tutup mata, Zaid tutup mata. Lepas tu cakap start, lepas tu cakap stop Cakap start dulu. Dah start belum? Okey. Dah start. Okay, cakap stop. Stop. Ada je. Zaid dengan siapa? Zaid dengan siapa? Oh, tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Okey. Next, siapa wakil? Saya doktor. Saya siapa? Akmaluddin. Okey, Akmal. Cakap start. Tutup mata. Apa tu ada lubang? Mata ada lubang Start doktor. Start doktor. Dia cakap stop. Stop. BIM. BIM. Akmal. Next. Saya siapa? Maisara. Okey, Maisara. Cakap start. Tutup mata. Start. Cakap stop. Stop. Lip reading. Komunikasi seluruh. Oh, okay. Next. Siapa lagi? Wakil. Tinggal 2 je. Okay. Start. Siapa lagi? Saya. Anani. Okay, go Anani. Cakap start. Tutup mata. Start. Tutup mata. Stop. Cue speech. Okay, thank you. Anani. Last kali. Kau usah. Tak usah. Ambil je lah. Okay. Saya tu siapa? Asmawati. Asmawati, awak dengan siapa? Awak nak yang mana? Cik, tak boleh. Asmawati cakap. Okay, Asmawati cakap. Start, stop. Doktor, saya dengan Farha. Nak dengan Kausa. Nak dengan Kausa? Saya dengan Kausa. Siapa nama? Asma. Siapa dengan Akmal dengan siapa? Farha Manina. Lagi? Maisarah dengan siapa? Nadia. Nani? Akilah? Dengan Khairunisa. So Zaid dengan Akilah Okay.
Alright. Lagi apa lagi nak kena undi? Dah habis dah? Ni Doktor nak tanya. Yep. Doktor, yang artikel individu tu ikut giliran ke macam mana? Ni ikut ni. Minggu. Ni, siapa minggu depan bahasa dengan matematik? Oh. Okay. Nanti saya akan bagi artikel lah. Okay, micro teaching terbalik, boleh tak? Aci tak? Kalau micro teaching start daripada sains, komputer dan civic. Maknanya yang ni kan dia dapat terakhir kan? Aci. Okey. Lepas tu so sains. Cikgu pula. Sains, komputer, siapa sains? Sains, komputer dengan civic akan jadi orang pertama yang Micro teaching. micro teaching. Terbalik lah. Maknanya yang ni kan tadi dia jadi last. So Betul. micro teaching dia jadi yang pertama. Aci tak? Aci buka pintu. Aci buka pintu. Okey, ada lagi tak? Apa lagi yang kita nak kena bincang hari ni? Saya rasa pengajaran mikro tu nak buat giliran dah okey dah, settle lah. Apa lagi? Tanya soalan lah yang dua ni. Syamizi, ada apa lagi nak cakap? Lupa Syamizi. Syamizi? Ada apa, cuma itulah saya harap nanti cari kurikulum masing-masing lah subjek tu untuk cuba teliti, baca dan fahami. Nanti insyaAllah waktu kurikulum nanti saya akan explainkan lah. Baca mengikut bidang masing-masing lah. Kalau boleh share lah dalam grup tu. Mana tahu kawan-kawan lain pun boleh nampak kan. Kurikulum subjek yang masing-masing Dan cubalah juga tengok RPH kan. Sebab RPH untuk pendengaran ni lain. Paling mudah contoh kalau kita kata guru menyebut ataupun guru menyebut tapi kita akan tukarkan guru mengisyaratkan. Itu adalah nanti saya akan ajar elemen-elemen di mana kalian kena tukar dalam RPH yang bersesuaian dengan pengajaran kepada pelajar pekat ni. Okey. Baik, itu je lah kot rasanya. Cari dulu santai-santai waktu apa masuk dalam minggu saya mengajar ni. Nanti Farah boleh emailkan kot pada kami. Ni forma ni. Doktor nak tanya. Okey. Kalau macam saya minor lebih kepada apa sebab? Oh, tak ada minor. Islam. Pendidikan Islam Bolehlah mengajar apa yang cikgu nak mengajar tu. Pendidikan Islam. Okey. Mengajar ngaji kan? Lebih kepada pendidikan Islam lah. Kalau kata spesifik tajwid ke, spesifik macam mana dia menghafal ke, hafazan ke, boleh. Saya rasa bagus juga. Okey. Terima kasih. Tapi pengajar atas kalian. Okey, yang lain-lain macam mana soalan? Okey ke belajar so far? Ada banyak subjek ambil semester ni? Ada banyak. Berapa subjek? Boleh tahan banyak. Banyak tu berapa? Banyak. Ya. Berapa? Berapa subjek? 2. 7. 8. 8? Banyaknya. Subjek apa? 9. Saya kena ambil banyak minor sem ni sebabnya takut dah tertinggal banyak kan dulu clash. Tapi berapa minor dapat Hana ni? Sekarang ni baru confirm 1. Lepas tu satu lagi tu subjek tu belum masuk sistem sebabnya dulu subjek tu lain dan dia baru nak tukar tapi tak masuk sistem lagi. Satu lagi tengah tunggu approval daripada lecturer. Tu 3 lah? Saya kalau boleh nak ambil 3 tapi kalau minimum pun 2. Berapa subjek dah ambil? Ambil 1 baru. Oh, banyak lagi tertinggal tu. Yang lain ada masalah lain tak? Masalah minor ke, citra ke? Citra dah ambil berapa dah? Citra dah habis dah? Kalau saya citra saya dah sikit lah sebab sem lepas yang saya tak ambil minor tu saya ambil banyak citra. Pendidikan khas, subjek pendidikan khas 1 je?
PPK je? Sih. Bahasa isyarat dah ambil dah? Kausar dah ambil bahasa isyarat? Kausar? Sudah. Yang belum ambil lagi? Belum. Sudah. Semua dah ambil bahasa isyarat Ya, semua dah ambil. Brain? Dah semua dah. Dia pun dah. Craft tangan? Kreativiti? Dah. Oh semua dah. Okey lah. Ya, So selesai. Kalau siapa tak ambil citra boleh ambil dalam masa online ni, bagus ambil citra. Tapi citra dah banyak Citra penuh. Ha? Tak boleh daftar manual. Oh, tak ada daftar manual Boleh. Apa dah masa online ni paling senang nak ambil citra. Paling mudah sekali. dah penuh kena ambil kursus lain lah. Ambil, maksudnya apa? Citra tu dia Citra semua dah penuh kalau online, doktor. sedih. Sebab awak memilih. Sekarang ni buka kelas dia kecil-kecil, dia tak buka macam skill besar macam biasa. So ada satu kelas tu macam sikit lah, macam 30 orang, 20 orang. So ada dia kena ambil? Tak tahu. Dia kalau yang manual tu dia dahulukan untuk pelajar final year. Oh. Kritikal masa. Penting tu nak mikir. Itulah. Pandai-pandailah awak urus. Kalau ada masalah, kena extend, grade lah sama dengan hakim. Ada geng, ada member. Grade sama dengan hakim. Okey, lagi tak? Dah penat dah? Lagi ada soalan? Jam setengah dah. Penat Tak ada? 10:45. Ada lagi soalan? Doktor, artikel tu kan laporan at least berapa halaman? 8. Bentang. 5. 80 baca. 8 muka surat. Banyak sangat. 50 muka surat. Berapa doktor? 5. Berapa doktor? Artikel, berapa artikel? 1 atau 2 artikel? 1 je kan? 1 artikel. Satu artikel 5 muka surat okey lah. Dalam artikel tu kan, dalam artikel tu carilah apakah kaedah-kaedah yang digunakan dalam mengajar subjek tersebut. So awak bincangkan, sebab nanti kita dalam pertemuan nanti kita akan bincangkanlah apa kaedah yang digunakan, bagaimana cara pengajaran dia, bagaimana cara penyampaian dia. Kat situlah. Okey. So, nanti awak akan bentangkan jugalah nanti sebab kawan-kawan semua nak dengar kan. Pembentangan cara pengajaran dari segi subjek-subjek yang telah ditetapkan. Okey? Okey, faham ya? 5 muka surat okey? Ke nak turunkan lagi 4 ke? Faham. Nak banyak sikit, 8. Jangan banyak. Semua yang penat nak baca. Tulis benda mengarut-ngarut. Artikel tu Dr. Tulis secara ni lah. Apa ni, padat dan tepat. Precise lah. Artikel, buat analytical punya. Dia bukan ringkasan semata-mata tau. Dia adalah perbincangan. Perbincangan. Poin-poin yang you dapat yang penting tu you discuss kat situ. You discuss. Poin-poin daripada artikel tu you discuss. Pada artikel ketika thinking tu tulis kat situ. Dr. Farha lagi, tapi dalam masa sama awak cubalah cari sebab tak semestinya harapkan daripada Dr. Farha punya artikel tu. So cuba cari sebab artikel ni makin lama makin bertambah kan. Tahun 2020 ni banyak artikel yang dikeluarkan. So cari artikel yang baru tu lagi bagus. Okay. Okay. Bagaimana? Nadia okey lah, boleh follow. Nadia boleh ikut. Nadia. Boleh ikut. Boleh ya? Faham? Ya, alat mana? Rosak lagi? Belum baiki? Bukan. Dia alat-alat ni apa? Sudah ada? Belum? Tak lagi. Tak ada lagi. Rosak lagi. Cuma kawan-kawan lain, kenapa kalian tak bantu Nadia ya? Cubalah try signing dengan Nadia. Jangan harapkan lecturer. Sebab actually better you all belajar dengan Nadia. Sepatut lepas ni saya harap semua tukar-tukar boleh tak? Bila lecturer ajar,
masing-masing tukar untuk interpret Nadia. Boleh Kalau kalian boleh polish kemahiran bahasa isyarat. Okey, Tidak boleh lupa tau. Kalau lupa boleh ingat balik apa isyarat. Lupa kan. Nanti bolehlah kita bersama-sama belajar bahasa isyarat. Actually ini benefit bila ada Nadia dalam kelas ni. Korang boleh bantu Nadia sebenarnya. Sebab kalau tak kita tak nampak inklusif kan. Better seorang-seorang tukar setiap minggu, tukar-tukar untuk interpret Nadia. Okay. Jangan harapkan lecturer. Saya nak kalian sendiri buat. Kami okey je. Tapi kalian dah sendiri yang cuba kat sini lah try untuk tingkatkan kemahiran bahasa isyarat masing-masing. Rugi kalau kalian tak ambil peluang. Okey. So nanti Cik Syamizi buatkan jadual. Buatkan jadual. So setiap orang akan bagi interpreter bagi setiap pengajaran. Masa saya, masa selama 14 minggu tu you akan take turn lah untuk jadi interpreter. Okay. So mungkin interpreter tu nanti kita nak cari juga kat mana dia punya pemberatan. Bagi sikit lah. Pemberatan Macam tu kita boleh kurangkan dekat tadi yang banyak sangat tu apa? Micro teaching Micro teaching tu ada banyak tapi kita boleh kurangkan? Boleh? Kita ada markah lah. Bagus so, juga. Jadi interpreter bukan sia-sia jadi interpreter tapi ada markah yang diberikan. Boleh. So Cik Syamizi akan susun jadual tu. Cik Syamizi susun jadual setiap minggu 14 minggu. Selama 14 minggu tu ada akan ada interpreter. Bergantung bergilir-gilir. Kita panggil apa tu sebab nanti nak bubuh dekat dalam. Tak apa nanti saya fikir. Tak apa nanti kita ada HPK yang boleh dinilai tu. Sebab kebetulan you pun nak mengajar gunakan bahasa isyarat, that's it. You boleh ambil peluang untuk belajar. Macam mana yang Cik Syamizi beritahu tadi, ini benefit. Cik Nadia, Cik Nur Nadia, Nadia pada kelas ni. So nanti kan dia kata apa ni tak faham. You kena explain lah. Akan terangkan lah. Tak sia-sia lah kita belajar bahasa isyarat. Boleh digunakan semasa satu semester ni. Kalau satu semester ni you berpeluang 2 kali ke untuk interpret pensyarah, jadi you dah boleh dapatlah faedahnya. Dan juga ada markah yang diberikan. Okey, Farha ada lagi tak apa-apa yang kita nak tertinggal? Penat dah kan? Penat dah. Okey, mungkin ada you yang baru bangun tak sarapan lagi tak, muka toya semua ni. Buka kopiah balik, rambut bunga panjang, ya Allah. Si Akmal ni, Kausar pun bangun tidur je. Okey. Rambut panjang betul. Rambut panjang. Kat Sarawak ni? Kat Sarawak kan? Bukan doktor. Saya ada di tempat yang mempunyai capaian internet insya-Allah bagus. Kat hotel mana kau duduk ni? Tak ada, saya dekat UKM lah doktor. Betul kau dekat UKM? Kau dah balik sini siapa yang ada kat UKM sekarang ni? Ada orang, seseorang je. Rasanya untuk yang pendidikan khas. Saya rasa saya seorang doktor. Oh, jadi kau jaga semua satu kampus tu. Sebab kau seorang-seorang tu tak jumpa hantu ke? Untuk kalau kalau yang fact lain ada doktor. Lain ada lah. Tak dengar betul-betul cakap bagus internet. Untuk yang fakulti lain ada doktor. Fakulti lain ada. Baik. Fakulti pendidikan bagi pun makan ke? Fakulti UKM bagi makan ke? Apa? Makan. Makanan dia bagi ke macam mana? Tak ada, boleh je pergi beli makanan dekat Zakbar tu. Tak bukan UKM supply kan makanan ke? Setakat ni tak ada beri. Tak ada, not anymore. Oh, tak ada lagi. Okay. So far everything okay Akmal, tak ada masalah? Okay, insya-Allah doktor. Alhamdulillah. Kalau ada masalah boleh bincang-bincang lah. Cik Mizi ada je sebelah UKM tu. Ajak dia makan. Apa Cik Mizi dulu? Cik Mizi dulu. Ajak dia makan. Cik Mizi jomlah makan. Saya ke seorang-seorang ni. Dia pun seorang-seorang. Dia pun seorang kan. You ajak teman dengan dia. Okey, kalau tak yang lain-lain bagaimana? Semua dah jelas tak tentang kursus kita ni? Jelas Jelas. Okey. Kalau jelas, bagus. So sebelum kita tutup untuk pertemuan pertama ni, mungkin Cik Syamizi ada nak cakap 1 minit ke? Round
Cuma tu je lah, saya rasa harap semua enjoy lah dengan kursus ni dan berilah fokus sepenuhnya. Saya harap datang pada tepat pada masanya lah ya, takut kita lama menunggu dan cubalah cari ruang untuk belajar. Okay, all the best. Semoga kalian dapat mengakhiri kursus ni dengan baik, insyaAllah. Okey, mungkin Khairul Farha? Tak ada apalah, saya rasa enjoy kelas kali ni Have fun lah. Have fun. So saya pun begitu juga. Terima kasih Dr. Khairul Farha, Cik Syambizi dan juga pelajar lain kerana telah participate pada pagi ni. Cuma Asmawati ni video dia hilang. Kita nak ambil gambar sekarang ni. Gambar ni. Kita nak ambil gambar. Ya, saya ada. Mana ya? Betul pakai kopiah Pak Lebay ni. Doktor nampak saya tak? Tak boleh. Asmawati mana? Tak nampak. Nisa nampak. Video dah buka. Okey, ambil gambar. Saya nampak tak doktor? Tak nampak, gelap je. Okey, dah nampak dah. Ready? Okey, jadi kau ingat pesanan-pesanan tadi tu? Banyak-banyak ready, 1, 2, 3. 1, 2, 3 senyum. Okey. Alright, thank you. Nanti saya sharekan dalam kita punya group. So alert every time dekat kita punya group tu, group WhatsApp. WhatsApp ke Telegram WhatsApp. WhatsApp. So alert kat situ. Kalau ada in between you nak bertanya soalan ke apa, tanya je kat dalam tu. Tak payah buat personal, boleh discuss kat dalam tu. Okay? Alright semua? Bye-bye. Cuba. Terima kasih doktor. Real. Doktor. Jaga diri doktor. Jumpa lagi. Diri doktor. Bye.